A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlina. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnia rahmatnya, Allah Ta'ala telah mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam slot ataupun edisi Bicara Sihat dan Bisnes, singkatannya BSB lah ya. Kita dah masuk Alhamdulillah pada episod yang ke-9 sebenarnya. Sedar tak sedar dah episod yang ke-9. Dan apakah tajuk yang kita ingin kongsikan, kita ingin bicarakan pada malam ini? Tajuk yang saya pilih ialah Plan 111 Lactoberry, Usus Sihat, Pendapatan Hebat. Alhamdulillah. InsyaAllah tajuk-tajuk yang sangat menarik saya fikir, kerana dengan usus yang sihat, sebenarnya kita boleh mendapat pendapatan yang hebat. Sebenarnya, tapi bagaimana? Okey, mari kita sama-sama dengar perbincangan kita pada malam ini dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil kebaikannya, insya-Allah. Okey, baik. Pertamanya, sebelum ini kita uh, telah membicarakan tentang lactoberry. Kalau siapa yang masih bersama kita kan, pada episod yang ke-7 kita dah ceritakan tentang info produk. Apakah itu lactoberry? Kan, probiotik dan prebiotik yang terbaik. Yang kiranya tuan-tuan dah tahu tentang apakah kandungannya, apakah kriteria-kriteria untuk memilih probiotik yang terbaik, dari segi kualitinya dan sebagainya lah. Segala maklumat tentang lactoberry telah kita ceritakan dalam episod yang ke-7. Kemudian pada episod yang ke-8 pula, kesinambungan pada kepentingan ambilnya lactoberry ini, kita belajar tentang satu keadaan dalam usus kita yang sangat mustahil yang kita kena tahu, iaitu leaky gut ataupun kita panggil ketirisan usus. Bila kita tahu tentang produk dan kita tahu tentang peranannya untuk mengatasi masalah ketirisan usus, iaitu salah satu benda yang sangat penting kita jaga dalam soal menguruskan kesihatan kita. Tetapi dalam masa yang sama juga, tidak lengkap kalau kita hanya tahu tentang produk, tahu tentang kesihatan. Alangkah baiknya kita tahu dengan kita sihat, kita menggunakan produk lactoberry, kita juga boleh berbisnes untuk kesihatan kita. Dan untuk malam inilah kita nak berbicarakan tentang bagaimana kita boleh memanfaatkan produk lactoberry untuk dalam masa yang sama untuk dapat dua perkara ini. Usus yang sihat, yang baik, yang dilindungi daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan ekosistem usus kita, dan dalam masa yang sama kita boleh menjana dan mendapat pendapatan yang hebat. Jadi betul lah, bertepatan dengan misi bisnes Syonghu kita ni yang menawarkan 3 perkara: wang, masa dan kesihatan. Kita mendapat pendapatan yang hebat, kita mendapat kesihatan usus yang sihat, serta kita dapat masa yang ekstra bersama keluarga kita, sebab kita dah mengurangkan, bila kita sihat, kita tidak sakit, kualiti masa itu ada. Kita dapat luangkan kualiti masa ni bersama keluarga. Cuba bayangkan kalau kita sakit, kita dah menghabiskan masa kita terpaksa meluangkan masa kita untuk pulih pula, untuk recovery balik. Kalau kita boleh elak, itu lebih baik. Tapi kalau ditakdirkan Allah SWT kita sakit, mungkin itu ada hikmahnya sebagai menghapus dosa-dosa kita. Okey, baik. Jadi kita nak belajar pada malam ini bagaimana produk lactoberry ini kita dapat usus yang sihat dan pendapatan yang hebat. Baik. Penting sebenarnya untuk kita beri perhatian, untuk kita menjalankan perniagaan Syongho ni, dia bukan satu perniagaan yang kita boleh kata ambil ringan, tidak. Sebab kalau kita ambil ringan, kita akan berjaya sebenarnya. Bisnes apa sekalipun, kan, kalau kita buat sambil lewa, tidak ada satu mindset yang tepat, maka kita akan gagal dalam satu perniagaan, tidak akan maju dalam apa yang kita buat. Sebab itu pertama sekali ialah untuk menjalankan plan 111 Lactoberry ini khususnya, ataupun untuk menjalankan perniagaan Syonghu, kita kena ada mindset yang positif. Mindset yang positif. Pertama, mindset yang positif ini mesti ada attitude. Attitude yang positif, yang mendorong kepada tingkah laku.
behavior yang positif. Dan tingkah laku yang positif itu akan mendorong kita untuk bertindak dengan positif. Bila kita bertindak dengan positif, dia akan membawa kita kepada dia akan membawa kita kepada kejayaan. Khususnya dalam kejayaan bisnes bersama Syong Ho. Okey, baik. Jadi, untuk memulakan perniagaan, ingat, pertama sekali kita ada mindset yang jelas. Apa tu mindset yang positif, mindset yang baik? Kalau tengok dalam gambar aja di depan kita ni, kita ada dua bahagian, dua kategori mindset. Bukan dua otak kita kiri kanan, tidak. Tapi nak cerita tuan-tuan, kalau minda kita ini memang mindset kita, pemikiran kita jumut, dua-duanya akan putih. Tapi kalau mindset kita, kita bersikap berkembang, ingin maju ke depan, maka minda kita akan berwarna-warni. Contoh begini, yang pertama tengok di atas tu, minda yang bersifat berkembang, view challenges as opportunities. Maknanya orang yang ingin berjaya, orang yang berjaya dalam bisnes Syongho ni ialah orang yang melihat cabaran sebagai peluang. Cabaran sebagai peluang. Contoh kalau saya ingat kisah Go Diamond kita, uh, Dr. Hasina Rusdi, kan. Satu keadaan di mana ketika beliau mendapat satu masalah, beliau menggunakan masalah itu satu peluang. Satu peluang untuk menjadikan menjana pendapatan. Contoh kalau kita lah, kan, kalau kita mungkin di saat kita beratur, contoh mungkin tak suka beratur panjang kan. Satu satu kita merasakan kita merasakan itu satu perkara yang membuang masa, satu masalah. Tapi cuba kita lihat ketika kita beratur, contoh nak beli buku anak sekolah, beratur nak beli tiket sebagainya, beratur menunggu giliran, ya. Apa kata kalau kita gunakan masalah itu, cabaran itu sebagai peluang? Kita mungkin boleh bersembang dengan orang depan ataupun belakang. Kan, cerita tentang bagaimana untuk kita merapatkan hubungan, membina hubungan, mencari prospek, mendekati prospek sasaran kita. Okey, banyak lagi keadaan sebenarnya yang kita boleh katakan melihat cabaran itu sebagai peluang. Contohnya berbagai halangan datang di depan kita, kita manfaatkan, menukarkan ini satu benda yang baik. Ini sebenarnya satu karakter yang sangat baik, menunjukkan kita bahawa orang yang berpotensi untuk berjaya dalam perniagaan kita. Keduanya, acknowledge and embrace your weakness. Iaitu kita kena mengakui dan menerima kelemahan diri untuk menjadi orang yang maju dan berjaya. Khususnya dalam bisnes Syongho, kita kena mengakui dan menerima kelemahan diri kita. Kita akui kita tak pandai dan kita menerima kelemahan kita. Tapi yang penting sebenarnya, bila kita akui ini, kita berusaha untuk perbaiki diri kita ke arah lebih baik. Bukan bila kita mengakui kelemahan diri kita, kita makin down, makin kata tak nak lah, apalah, tak layak kan. Kalau kita ada kelemahan begini, sepatutnya kita rasa apa? Aku kena berubah. Kena berubah. Kalau aku tak berubah, kan, maka bila masa lagi nak berjaya kan? Kalau kita tak mulakan sekarang, bila lagi nak berjaya? Contoh macam kita lah. Mungkin tuan-tuan dan perempuan yang baru sahaja bersama-sama kita pada malam ini, kan, satu tindakan yang sangat baik, satu starting yang sangat baik. Daripada tak masuk ataupun memilih untuk tak mahu belajar sebagainya, kan. Mungkin kita dah ketinggalan satu peluang untuk menerokai perkara baru. Mana tahu mungkin boleh perbaiki kelemahan diri kita. Yang ketiga ialah learn to give and receive constructive criticism. Okey, maksudnya ialah kita belajar untuk memberi dan menerima kritikan yang membina. Yang ini memerlukan kita untuk mengatur emosi, regulate emosi kita untuk tenang, sabar dan tidak cepat-cepat nak beri respon dan komen. Bila emosi kita tenang, baru kita dapat berfikir dengan waras dan memberi respons dengan bijaksana dan membina. So itu penting sebenarnya. Kalau biasa dalam perniagaan orang akan kritik, ya. Orang akan memberi kelontaran komen sebagainya. Anggaplah kritikan itu kritikan membina. Kalau orang betul memberi kritikan membina, alhamdulillah, kritikan ni banyak jenis. Ada yang bersifat meruntuhkan, ada yang bersifat membina. Kritikan yang membina ini kita anggap satu benda yang kita boleh menambah baik lagi perkhidmatan kita. Dan bila orang membuka ruang untuk kita memberi konstruktif kritikan membina, kita bagi peluang. Sebab dengan cara kita membantu orang lain memberi kritikan dalam masa yang sama, dia membantu diri kita juga. Dalam bisnes Syongho ni, kan, kita akan ada downline kita. Kan, kita beri kritikan yang membina untuk downline kita membangun. Jangan memberi kritikan
macam merendahkan dia, melemahkan semangat dia, judgemental, terlalu menilai dia, tidak boleh. Itu bukan ciri-ciri pemimpin yang sebenar. Kita sepatutnya menggalakkan dia, sesuatu yang boleh dia mengubah sesuatu yang baik, membina karakter yang lebih baik kan, membuka jalan untuk dia. Ya. Kemudian saya tak ulangkan semua, saya ambil beberapa yang penting saja. Dia yang terakhir yang saya nak tengok sini adalah intelligence and talent is dynamic and ever improving. Maknanya kita kena mempercayai bahawa bijak dan bakat itu bersifat dinamik. Boleh berubah dan boleh menjadi seseorang itu memiliki growth mindset yang akan sentiasa memperbaiki dan meningkatkan keupayaan diri. Kita kena percaya bahawa tuan-tuan kena melihat manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia tidak sama keistimewaan dia. Setiap orang ada kelebihan lain dan setiap orang ada kelebihan lain. Dan kelebihan kita ni yang kita gunakan untuk meningkatkan potensi kita. Sebab setiap orang ni, semua orang diberi peluang yang sama untuk berjaya. Cumanya bagaimana kita memanfaatkan potensi diri kita ni untuk kita growth, berkembang dan menganggap kekurangan kita ini untuk diperbaiki. Kekurangan kita mungkin ada kelebihan pada orang lain dan itu untuk kita jadikan sebagai model untuk kita tambah baik, mengisi kelompongan. Macam mana cara nak belajar? Kan? Okey, baik. Dan yang kelima, focus on the process instead of the end result. Baik, untuk maju ke depan, untuk menjadi seseorang yang berkembang mindset, yang maju. Orang itu mesti fokus pada proses berbanding dengan hasil akhir. Fokus on the process instead of the end result. Mesti fokus pada proses. Adakah proses ini berjalan dengan baik? Ada kelompongan tak? Ada kekurangan tak dalam proses tersebut? Jangan tengok pada hasil. Sebab kadang-kadang bila tengok pada end result, kita akan mudah putus asa. Sedangkan kita lupa nak tengok dalam proses tersebut di mana kelompongan kita. Kadang-kadang kita dah berusaha sungguh dah. Kita dah berusaha sebaik mungkin, tengok dah check kat mana, tetapi masih lagi belum berhasil. Sebab sebenarnya hasil ini bukan hak milik kita. Usaha kita ini bukan Tuhan untuk menjadikan ia akan datang hasil. Usaha kita ini, kata ulama, hanya asbab saja. Hanya asbab saja. Yang menjadikan kita hasil, yang nak menjadikan hasil atau tidak hasil itu Allah Ta'ala. Urusan Allah Ta'ala. Jadi kita berusaha sebaik mungkin. Contoh begini ya, tuan-tuan. Saya suka ambil contoh kisah para Nabi. Para Nabi, para Rasul. Tuan-tuan bayangkan. Dalam 25 Rasul ini, kan, siapa yang pengikut paling ramai? Ada tak para Nabi dan Rasul ini pengikutnya sikit saja? Okey, kita ada para Nabi yang pengikutnya ramai, kita ada para Nabi dan Rasul, sikit je pengikut je. Beberapa orang saja. Tapi saatnya tuan-tuan dan puan, adakah mereka ini masuk syurga yang berbeza? Adakah mereka ini dinilai di sisi Allah Ta'ala sebagai gagal? Tidak. Sebab itulah bahawa bila kita melihat pada perumpamaan begini, kita seharus merefleksi balik diri kita bahawa sebenarnya kalau tengok pada kisah para Rasul dan Nabi ni, mereka tidak jemu, tidak bermudah berputus asa, berusaha untuk mencapai hasil yang dihendaki. Sentiasa berusaha mengatur strategi, tidak mudah putus asa. Mereka tak tengok sangat pada hasil tu, berapa orang, sikit ke tidak. Yang penting selagi peluang masa yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, selagi itu dimanfaatkan untuk terus melaksanakan misi dakwah. Sama juga dengan kita. Kita jangan tengok pada end result. Tengok pada usaha kita punya perjalanan, proses tu bagaimana. Baiki kelompongan tu bagaimana. InsyaAllah, mana tahu sebenarnya Tuhan nak bagi tu sebelah je, sikit lagi je. Kadang-kadang rezeki tu datang lewat sikit sebab Allah Ta'ala nak mematangkan kita sebelum datang hasilnya, sebelum berbuah hasilnya. Sebab bila berbuah hasil, kita matang, nescaya kita boleh menguruskan dengan baik. Kalau tidak, kita cepat lupa diri. Cepat lupa diri. Mungkin begitu. Ya. Percayalah Allah Ta'ala lebih mengetahui keadaan kita. Dan bila kita buat satu perkara ni, terutamanya bisnes kita ni, sebenarnya kalau kita buat bisnes perniagaan kerana nak mencari rezeki yang halal, jadi kita sebagai ibadah. Anggaplah itu pahala kita, kita bersabar dan terus berusaha sebagai bekalan untuk hari akhirat kita. Baik. Okey. Allahu Akbar, tersyasyulah. Ya, terlajak. Okey. Ini berkenaan dengan minda berkembang. Tuan-tuan boleh baca lagi lebih lanjut, cari lagi apakah yang boleh membantu kita untuk menjadi seseorang yang mindsetnya berkembang, ingin maju ke depan. Okey.
Sebab bila kita ada mindset yang bagus, ya, pemikiran yang bersifat yang berkembang, maka sebenarnya nak bentuk mindset yang berkembang ni ada 3 komponen sangat penting yang saya boleh kongsi dengan tuan-puan. Pertama, mesti ada sikap, attitude yang betul. Ya, attitude yang betul. Kedua, mesti ada ilmu, knowledge yang betul. Dan yang ketiga ialah dia mestilah dilengkapi dengan tingkah laku dan tindakan yang betul sehingga membentuk kemahiran dan skills. Ya. Tuan-tuan kena belajar. Ni semua boleh proses belajar. Tuan-tuan jangan tunggu semua ni ada. Tetapi ongoing sepanjang berada dalam kereta api Syuangho, inilah yang kita akan belajar. Kalau kita betul-betul tulus nak berada dalam bisnes Syuangho ni, memang nak tolong orang lain dan tolong diri kita. Kita akan belajar proses ni. Proses untuk memotivasikan diri kita, mendapat keyakinan diri, menjadi orang yang jujur, belajar untuk komitmen. Sebab percaya bila tuan-tuan memang berniat bermatlamat nak buat bisnes, memang nak berjaya, nak capai kejayaan tersebut, tuan-tuan akan beri komitmen sepenuhnya. Sebab tuan-tuan dah nampak dah. Kemudian bila tuan nampak dah ada the right attitude, tuan-tuan akan cari knowledge, cari ilmu yang betul. Ya. Kemudian untuk dah ada ilmu yang betul, tuan-tuan nak bertindak, tuan-tuan akan cari belajar skills. Cari untuk belajar behavior dan the action yang betul. Communication. Tuan-tuan akan atur masa untuk jumpa prospek downline. Tuan-tuan ada goal setting yang tepat. Bila nak capai bulan ni nak capai berapa. Nak jumpa siapa kan. Okey, begitu. Sebab itu sebenarnya kemahiran ini ialah terbentuk daripada tingkah laku dan atau keupayaan yang dibangunkan oleh seseorang melalui latihan ataupun pengalaman. Skills ni kita boleh dapat melalui, masya-Allah, satu lagi, melalui latihan atau pengalaman. Manakala behavior ni, sikap kita sebenarnya adalah datang daripada tindakan, action, attitudes dan professional conduct of individual. Ya. Okey, baik. Apa yang kita nak kena buat sebenarnya? Ini ialah segitiga kejayaan. Yang kita, 3 perkara ni mesti kita ada untuk kita berjaya dalam bisnes Syuangho. Dan tambah pula dalam budaya Syuangho, kalau tuan-tuan ada buku pasport kejayaan, dia sebut di sini ada 2 perkara dalam budaya Syuangho. Pertama, kejujuran dan integriti. Dan yang ketiga, budaya kekeluargaan. Ni yang menjadikan Syuangho ni seronok, ceria dan suasana perniagaan rasa selamat, secure. Kalau kita betul-betul mengamalkan budaya yang Syuangho nak terapkan ini. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dah faham triangle of success, segitiga kejayaan ni. Tuan-tuan dah ada mindset yang betul. Okey, sekarang kita masuk pula bagaimana cara kita nak menjalankan perniagaan. Baik, terdapat 2 elemen utama yang sangat penting untuk kita menjalani perniagaan networking ini. Pertama, kena ada mindset yang betul. Mindset yang betul, cara fikir yang betul. Iaitu apa dia? Growth mindset, ingin berkembang, ingin maju, ingin mengubah diri. Kan? Okey. Yang kedua, nak tak nak kena ada teknik yang betul. Okey, kalau tuan dah ada mindset yang betul, sekarang ni kena belajar teknik yang betul untuk menjalankan perniagaan networking. Ya, untuk menjalankan perniagaan networking. Kalau teknik salah, maka tak berjaya lah kita. Tak akan capai matlamatnya. Baik, dalam bisnes Syuangho ni, teknik yang betul ada konsepnya 4S. 4S. Pertama ialah selling and sponsoring. Selling and sponsoring. Baik. Kenapa selling and sponsoring? Pertama, selling. Selling ni bukan kita nak menjual, tidak. Tetapi kita nak mendekati prospek, nak kongsi info, nak bagi kefahaman, nak wujudkan keperluan dan kesedaran supaya mereka ada rasa need, rasa keperluan untuk membeli itu. Boleh keperluan dah. Jadi dengan secara tak langsung, dia akan membeli. Dan dengan membeli ini pula, kita juga beri lagi info kat dia supaya dia boleh jadi ahli, menaja dia. Kadang-kadang mungkin dia tak ada ahli, kan? Dia kata nanti dululah, nak cuba dulu. Tak apa. Ada orang senang faham, dia berminat, dia nak jadi ahli terus. Tak apa. Sebab dalam selling and sponsoring ni kita akan dapat pelbagai ragam. Pertama, ada yang tak nak beli langsung, kan? Yang kedua, ada yang nak beli tapi tak nak jadi ahli. Yang ketiga, nak jadi ahli dan nak beli, kan? Tadi beli saja tak ada ahli. Jadi ini yang kita akan jumpa. Baik, apa akan jadi pada tiga-tiga golongan ni? Tiga-tiga sangat penting. Walaupun yang pertama ini tidak mahu beli, tak mahu jadi ahli pun juga, maka
Kalau kita belajar dalam tajuk mendekati prospek, orang ini juga termasuk dalam senarai untuk tindakan susulan yang kita panggil follow up. Ya. Untuk bab mendekati prospek ni, saya pernah bentangkan dulu dalam tajuk mendekati prospek. Di situ ada belajar step-step daripada mula cara nak membuat senarai nama sampailah mendaftar sebagai ahli dan juga cara untuk follow up bagi orang-orang yang tak mau jadi ahli pun. Kan? Itu ada tu. Tuan-tuan boleh cari di YouTube channel Lindsay Sahabat Kesihatan Anda, cari tajuk Dekati Prospek. Di situ. Baik. Kemudian dah berjaya jadi ahli, orang tu dah beli produk, masuk pada satu aspek namanya services. Memberi khidmat. Bila dia orang dah beli produk, dia ahli, jangan putus. Jangan putus begitu saja. Teruskan silaturahim. Berikan kefahaman tentang produk, tentang info kesihatan, kan? Bertanya khabar dan cuba ajak dia untuk berbuat pula untuk buat bisnes supaya dapat menyediakan pendapatan dengan Shanghu. Okey, kemudian untuk kita bila kita dah ada servis, kita nak kukuhkan network kita sebab kita ada ahli ramai. Kita dah ahli. Tapi kita nak berkembang tak cukup sekadar ada ahli. Kita nak biar berkembang itu dia kukuh. Kalau berkembang tak kukuh, sekejap lagi dia tak beli. Ataupun dia tak tahu tidak tahu ke arah tuju ke arah mana. Jadi kita kena sentiasa bimbing dia supaya dalam kita buat aktiviti ni, bila kita servis ni, apa yang kita nak buat bila kita servis ni, kita buat one to one dengan dia. Jumpa dengan dia sama ada WhatsApp ataupun jumpa bersama dia, fahamkan tentang produk. Kemudian daripada situlah kita cuba kena pasti ada tak yang berminat untuk buat bisnes, buat bisnes. Bila ada yang berminat untuk nak buat bisnes, boleh kita offer dekat dia untuk buat home meeting ataupun training, business training. Okey, untuk kita buat home meeting dan business training ni, di situlah proses di mana kita jadi model, kita jadi leader sebenarnya. Kita jadi leader sebenarnya, leader untuk kita menunjukkan contoh bagaimana untuk melaksanakan home meeting. Kan? Tapi ni proses semua sebenarnya. Dalam ke arah nak cari leader ni, sebenarnya ambil masa juga. Ambil masa. Ada orang cepat, ada orang lambat. Tetapi dalam proses nak dapatkan leader sebenarnya, tuan-tuan akan belajar tentang untuk cerita ke orang, untuk nak atur buat aktiviti dan semua ni sebenarnya perlukan kepada ilmu. Pertamanya, untuk mengekalkan bisnes kita supaya sentiasa berjalan dengan baik, sentiasa meningkat naik, kena ada ilmu mantapkan ilmu tentang produk Shanghu. Yang kedua, mantapkan ilmu perniagaan, ilmu bisnes Shanghu. Apa dia? Ilmu kiraan bisnes, ilmu kiraan bonus ya, bisnes pula. Ilmu analisa network, mengenal pasti siapa kelemahan di mana, siapa yang kurang beli produk ataupun siapa tiba-tiba jatuh. Ini banyak pula poin dia, sebab apa banyak poin dia. Kena kaji, kena analisa. Kemudian bimbing network. Bimbing network supaya dia sentiasa loyalty, sentiasa setia pada Shanghu. Ini semua ni sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk S yang keempat, sustaining. Mengekalkan bisnes kita supaya dalam momentum yang terbaik. Bila kita ada momentum yang terbaik, kita boleh bagi maju-maju ke depan, berkembang. Di situlah kita akan nampak timbulnya leader-leader kita. Okey. Dalam nak sustain ni akan datang ke pelbagai beberapa masalah tertentu yang kita boleh kena pastilah. Antaranya ialah kadang-kadang ada orang masalah tak cukup ahli. Kan, tak cukup ahli. Nak kembang tak cukup ahli. Jadi macam mana nak tambah ahli dalam kita punya bisnes kita? Kena belajar tentang selling and sponsoring. Cuba selling and sponsoring. Cuba aplikasikan strategi mendekati prospek. Senaraikan prospek-prospek yang kita boleh rasa kita boleh dekati, kena buat senarai. Sebab kalau kita fikir kan, kita fikir takkan ada nama tu keluar. Sebab tu dalam buku pasport kerjaan, dia dah sediakan senarai nama yang panjang untuk kita tulis siapa saja yang kita jumpa dalam circle kita. Dan yang kedua ialah Syahul ajar kita bahawa jangan kita bersikap prasangka buruk. Senarai saya dulu, jangan fikir ni tak nak lah, ini susah lah. Senarai dan cuba dekati dulu. Jangan timbulkan sikap prasangka yang tidak baik. Sebab mana tahu
orang itulah yang nak dengan kita sebenarnya, kan. Yang kedua, barangkali dia tak nak sebab dia rasa terkejut ke dia tak faham. Tapi bila kita cuba lagi follow up, barangkali dia nak. Sebab tu, sebab rezeki ni tak tahu kan, tak tahu di manakah dia punya akan limpahnya peluang untuk kita. Okey, yang kedua, ahli ada, ahli banyak. Ahli banyak, tetapi PV tak cukup. Bila tengok sistem kan, ni nak closing tengok sistem, PV tak cukup. Apa tandanya? Tandanya adalah kita kurang servis pada downline kita. Ahli banyak tapi PV tak cukup. Maknanya kita kurang servis, kurang beri info tentang produk-produk. Maka kena kerapkan beri info tentang produk. Jangan kerap ni, maknanya janganlah satu hari tu selampau kita bagi, tak boleh. Jadi nanti dia akan jadi muak. Dia biar sikit-sikit tapi dia konsisten. Konsisten. Orang aktif dia ni. Ni kadang aktif, tidur. Lama aktif balik. Dia tak betul. Tapi kalau dua-dua tak ada, ahli pun tak cukup, PV. Kalau ahli tak cukup, memang PV tak cukup lah sebenarnya. Ahli tak cukup, PV memang tak cukup. Jadi, ahli kena cukupkan. Kalau ahli dah ramai, PV tak cukup, kena buat servicing lah. Tentang berikan kefahaman tentang info produk. Kemudian yang ketiga, nak cari leader pula. Sebab kalau ahli ramai, leader tak ada, dia umpama pokok yang akar dia serabut. Akar dia halus saja. Tapi bila ada leader, dia seumpama network kita ni, dia ada branch. Dia bukan sekadar ada kalau setakat tak ada leader, ada ahli saja, dia macam ejen-ejen je. Ejen-ejen tak kuat. Ejen Johor Bahru, ejen Kuala Perlis, ejen macam. Ejen ni kecil je scale dia. Dia tak besar, tapi nak bagi kuat lagi, daripada ejen tu jadi leader, biar jadi manager untuk branch, macam seumpama lah, perumpamaan ni macam orang yang boleh menjaga branch kita. Contohnya kalau dia Alostar, kita ada leader Alostar, dialah orang yang boleh jaga network di Alostar. Besar dia punya peranan ni. Leader ni umpama akar yang besar, di bawah akar yang kuat tu, dia ada akar-akar halus. Dia menjaga lebih kuat ni bisnes kita, lebih stabil bisnes kita. Formula dia adalah ahli, PV dan leader mesti seimbang. Begitu ya. Okey, baik. Okey, dalam bisnes kita ni, alhamdulillah, sebenarnya dah ada sistem pendidikan yang sangat baik, yang bantu kita untuk melaksanakan bisnes dengan teratur, tersusun, dengan bijak. Antaranya kita ada latihan setiap minggu, setiap bulan kita ada latihan mingguan yang dibuat oleh pemimpin upline sistem kita kan, buat setiap minggu, mungkin setiap Selasa sebagainya di Syonghu, di bilik aktiviti. Kita ada seminar bulanan, kita ada seminar online meeting. Macam program kita malam ni, online meeting, salah satu tempat platform untuk kita belajar. Kemudian tuan-tuan boleh belajar juga di website Syonghu. Tuan boleh klik, rajin-rajinlah klik di website Syonghu, belajar tentang produk yang banyak segmen produk tentang kita punya syarikat. Kemudian kita ada sistem e-learning. E-learning, tuan-tuan boleh gunakan manfaat sebaik mungkin sistem e-learning ni untuk belajar testimoni, cara menguruskan penyakit-penyakit tertentu. Sebab dalam e-learning ni memang dah ada tersusun dengan sistematik sekali tentang penyakit dan cara penggunaan produk, berapa lama tempohnya. Alhamdulillah sangat membantu kita. Tuan-tuan manfaatkan sistem yang sedia ada ni, insya-Allah memang membantu kita untuk menjalankan bisnes yang sangat dengan baik. Okey, baik. Baik, kita dah masuk pada untuk menjalankan bisnes Syongho ni. Pertama, tuan-tuan kena faham tentang panduan perniagaan Syongho, marketing plan. Kan? Okey, saya nak buat bisnes Syongho ni, tapi apakah yang bisnes Syongho boleh tawarkan pada saya? Tawarkan pada saya. Pertamanya, terdapat 9 jenis bonus dalam perniagaan Syongho ni. Ada 9 jenis bonus. Pertamanya, keuntungan runcit. Keuntungan runcit. Contohnya, malam ni kita pasal laptop berry. Laptop berry kalau kita jual harga runcit RM84. Kalau tak silap saya kan. Kemudian kalau kita jual, kalau agak ahli berapa? RM70. Jadi kalau kita jual harga runcit, kita akan dapat untung RM14. Tapi runcit ni hanya sementara saja. Kita berharap bahawa dia akan jadi ahli. Supaya kita boleh bina kesetiaan dia untuk terus kekal bersama produk. Kemudian yang kedua, bonus yang ditawarkan dalam perniagaan Syonghu ialah bonus prestasi. Bonus prestasi. Bonus prestasi inilah
yang menjadi yang menentukan sama ada kita boleh pergi jauh tak dalam bisnes kita. Boleh tak kita kembangkan network kita? Uh, Macam mana kita boleh jaga kita punya grup kita untuk mengekalkan PV, untuk tambah baik lagi grup kita kan. Sebab dalam dalam kita punya perniagaan Shanghu ini, dalam bonus prestasi ini dia ada beberapa tingkatan nilai mata PV dengan mata bonus yang tertentu. Contohnya 400 PV, bermula dengan 400 PV bermula dengan 400 PV hingga 799, bonus prestasi ialah 4%. Contohnya, contoh kalau sebelah ni, saya ambil contoh sebelah ni, contoh, andaikan kita beli produk kopi ke ataupun Lactoberry CO Cafe ataupun Lactoberry, kita beli, bulan tersebut kita dapat 1000 mata. Ha, berapa 1000 mata ni, berapa persen dia? Kalau tengok dalam jadual sebelah ni, 1000 mata ini, 1000 PV ni, dia antara 800 dengan 1600. Maknanya kalau di bawah 1600 dia hanya dapat 8%, ya. Di bawah 1600 dapat 8%. Okey. Tapi kalau untuk kira ni sebenarnya dia ada downline. Pasal tak ada downline? Kita ni ada downline seorang. Downline kita ni dia ada 1000 mata juga. Jadi macam mana kiraan dia? Okey, kita ada 1000 mata, downline kita pun ada 1000 mata. Memandangkan kita ada downline, maka kiraan PV itu dikira sebagai kumpulan, iaitu kita dengan downline kita. Di sini dia ada seorang je, Abu katakan, maka PV saya dan Abu, saya 1000, Abu 1000, maka total jumlah keseluruhan ialah 2000 PV. PV group saya ialah 2000 PV. Maka 2000 PV ini melayakkan saya untuk dapat berapa persen? Okey, di bawah 1200, melebihi 1600, 12% lah. Sebab nak dapat 16%, minimum 3200. Maka saya dapat 2000 saja, maka layak saya dapat 12% saja. Okey, jadi 12%. Cara kiraan ni ialah kiraan bonus dalam RM. Okey, bonus tadi 2000 PV, ya. PV group 2000 PV darab dengan 12%, dapat RM240. RM240 ini bukan lagi bonus kita, tetapi bonus grup kita sekali ni. Saya dengan Abu. Maka dalam bahagian saya ini ada bahagian Abu. Maka saya kena tolakkan bahagian Abu. Cuma kita sebenarnya nak faham, sistem dah tolak siap-siap. Cuma kita kena faham bahawa bagaimana kiraan PV ni, bagaimana nak kira gaji kita sendirilah. Okay, jadi bahagian Abu berapa? Abu 1000 PV. 1000 PV dalam ni 8%. So 8% pada 1000 sama dengan RM80. Jadi tadi tu jumlah tunai kumpulan 240 untuk grup kita, tolak bahagian Abu RM80, maka jumlah untuk kita adalah RM160. Tuan nampak tak? Ada 1000 PV ni, maka sebenarnya kalau kita ada downline, kita ada downline, dalam kiraan PV kita ni, untuk kita mendapat peratus tertentu, memang tak boleh lari, akan termasuk sekali PV downline kita. Sebab tu pentinglah untuk kita untuk kita servis downline kita. Sebab kita ambil bahagian dia. Kita memang dalam bahagian kita ada bahagian dia. Jadi untuk melayakkan kita, untuk membersihkan kita punya pendapatan, sebab tu kalau kita tengok dalam kriteria patuh syariah, untuk melayakkan seseorang itu mendapat PV daripada downline, mendapat bonus bahagian daripada downline dia itu, dia kena turun padang servis. Dia kena tanya downline dia. Jangan downline pergi tanya upline. Downline tanya upline boleh nak belajar macam mana cara macam ni. Contohnya kalau hari ni saya nak belajar tentang kiraan PV untuk plan 101 TBD, saya merujuk pada Go Diamond kita super upline kita, tanya tentang kiraan betul tak buat saya makan, tanya. Sama kita kalau downline kita tanya juga pada dia macam mana aktiviti, okey ke tidak kan. Kena tanya sebab pemimpin ini dia kena bertanya kepada rakyat dia, pimpinannya. Takkan nak tunggu rakyat pergi jumpa pemimpin, penuhlah pejabat Perdana Menteri tu. Jadi wakil rakyat sekali-sekala kena ambil tahu tentang rakyat, tanya sebab memang tanggungjawab dia. Sebab PV tu rakyat melantik dia ambil cukai tu, maka kita sama juga. Kita ada bahagian downline, kena tanya. Kan. Okey, baik. Jadi dalam bisnes kita macam mana? Apa syarat-syarat kelayakan? So kita katakanlah kita buat bisnes.
kita berkembang. Dah capai 400, 800, makin berkembang sampai dapat 13,000. Dan menariknya bila kita berkembang bisnes kita ni, ramai downline, kita pun servis dengan baik, kita dapat leader yang baik, berkembang, maka kita sampai satu tahap, kita dah dapat beberapa kumpulan yang ada 13,000 PV dia. Bermakna kumpulan yang ada 13,000 PV ni, dia dah masuk kepada bonus kepimpinan. Sebab tu penting ada leader. Leader inilah yang boleh membantu kita untuk dapat next bonus. Bonus kepimpinan. Kita ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bonus kepimpinan ni. Sangat penting sebenarnya untuk kita berusaha dapatkan 7 bonus kepimpinan ni. Sebab apa? Sebab pertamanya, dia menentukan bisnes kita yang dapat memberi pendapatan yang sangat hebat. Untuk hari akan datang. Keduanya, dia melambangkan betapa kukuhnya kita punya bisnes ni. Betapa kukuhnya bisnes kita, betapa kita boleh jadi pemimpin yang baik pada perniagaan kita. Okey, banyak lagi lah, itu antaranya lah. Ya. Okey, untuk mendapat bonus kepimpinan ni, dia ada syarat-syarat dia. Kalau bonus prestasi ni tak ada masalah. Kan? Kita tahulah beli produk, kemudian buat kiraan berdasarkan bonus prestasi, kita akan dapat kiraan bonus. Tapi bila dah berkembang network ni, kan, berkembang, terutamanya bila kita tuan-tuan dan puan-puan buat plan satu-satu Lactoberry ni, dia akan masuk pada bonus kepimpinan. Okey, baik. Apa syarat-syarat asas kelayakan bonus kepimpinan? Baik. Bonus kepimpinan ni, bila masuk bonus kepimpinan, seseorang itu perlu menjadi pengedar elit. Maknanya dia dah capai status elit. Tapi untuk mencapai status elit ni macam mana? Apa syarat-syarat dia? Baik, pertamanya, seseorang yang nak jadi pengedar elit, dia mesti 2 bulan berturut-turut mencapai 13,000 PV. Untuk melayakkan dia dapat bonus kepimpinan pertama, iaitu vice manager. Maknanya grup dia, saya akan tunjuk macam mana. Grup dia dengan dia mesti dapat 13,000 ni. Baik, apa kelayakan dia? Pertama, kumpulan individu mencapai standard bonus prestasi tertinggi, iaitu 28%. Apa itu 28%? Iaitu 13,000 mata PV atau lebih. Minimum 13, lebih tak ada masalah. Atau dia memiliki satu kumpulan penajaan yang mencapai bonus prestasi 28% dan prestasi kumpulan individu mesti mencapai 6,500 mata atau lebih. Jadi yang syarat pertama ini, untuk yang pertama, A yang pertama ini. A yang pertama ni dia seorang je dapat 13,000. Pun boleh jadi VM. Dia kekal 2 bulan berturut boleh jadi VM. Yang kedua yang tengah-tengah ni, dia 6,500 dan dia ada satu kumpulan di bawah dia downline yang ada 13,000 PV. Ataupun yang ketiga ini, dia tak ada PV, mungkin dia tak mampu lagi untuk beli produk, tetapi alhamdulillah Tuhan bagi rezeki kat dia, dia ada 2 grup di bawah dia yang ada bonus prestasi tertinggi 28%. Yang ada dua-dua 13,000. Ini juga boleh jadi VM. Cumanya kalau ditanya mana satu yang lebih baik, kita tengok lepas ni. Baik. Kalau kita kira-kirakan bahawa yang pertama ini memang besar. Contohnya 3,640. Berbanding dengan yang tengah ni kurang sikit pada yang pertama, iaitu RM2,250.50. Dan yang ketiga ni memang sikit, 871. Tetapi berbanding dengan antara tiga ni, sebenarnya nombor satu ni sangat tak stabil. Sebab dia tak ada leader. Dia banyak orang yang membeli, dia ahli membeli. Tapi yang ni boleh hilang bila masa saja, sebab nak servis susah. Ramai yang beli dan mungkin akan hilang turun. Tak ada, susah nak dipantau sebab tidak ada leader. Tapi kalau yang tengah-tengah ni, dia satu permulaan yang sangat baik sebab dia sendiri pun 6,500 PV dan dia ada grup yang dia boleh monitor 13,000 PV, yang dalam grup ni ada leader lah. Dan dia boleh kembang lagi, tambah satu lagi grup. Pendapatan dia lebih kukuh sebenarnya sebab dia dah ada satu sistem kumpulan pemimpin. Yang ni pula, dia okey, satu permulaan yang baik. Maknanya kalau yang ketiga ni, kita nampak satu peluang bagi orang yang kata, saya tak ada modal nak buat bisnes. Tapi tak ada modal, adakah tak boleh berjaya? Dia boleh sebenarnya kalau dia berusaha. Kalau sekurang-kurangnya dia dapat 871 ni pun dah satu yang sangat baik. Dia dah boleh mula menggunakan produk dan boleh menggunakan sebagai modal untuk dia bergerak banyak bergeraknya untuk dia bergerak mencari prospek sebagainya. Alhamdulillah. Sekejap apa nak bagi sambilan
871 ni kan. Ya. Okey, baik. Tapi apa kelebihan dia? Pertama, siapa yang dah jadi vice manager, dia akan dapat seminar kepimpinan VM di hotel 5 bintang 2 hari 1 malam. Ya, tuan-tuan memang saya tak pernah pergi hotel 5 bintang, tapi bila dapat jadi VM, dia Syahor bagi tiket, Syahor tawarkan pergi ke seminar kepimpinan vice manager ni, masya-Allah. Kan, cukup hebatlah, kan, peluang yang sangat baik, ya. Kemudian tuan-tuan akan juga kalau berprestasi yang sangat baik, berpeluang untuk pergi seminar luar negeri vice manager yang cemerlang, ya. Di luar negara, luar negara. Macam yang tahun ni di Dubai, tahun depan di Shanghai, ya. Okey. Baik. Okey. Untuk menjadi seorang pengedar elit yang layak, seseorang yang saya sebutkan tadi. Contoh dalam kumpulan di bawah ni, contoh ya. Saya anda 4,000 mata. Dan ada 2 downline. Satu grup tu 15,000 mata. Satu grup lagi 13,000 mata. Jadi macam mana nak kira bonus kepimpinan? Baik, bonus kepimpinan dia lain dengan bonus prestasi tadi. Kan bonus prestasi ada 400, 4%, 800, 8%. Itu bonus prestasi. Kan? Ni bonus tambahan pula yang hebat ni bonus kepimpinan. Tentu ada bonus kepimpinan, tambah dengan bonus prestasi lagi besar pendapatan. Tapi kalau tak ada, kalau tidak ada bonus kepimpinan, prestasi sahaja, maka sikitlah. Sikit ya. Ya, berapa banyak boleh kita dapat dalam contoh ini? Pertama dalam contoh ini, prestasi kumpulan A ni, ya, A dapat 4,000 mata. Kalau nak kira bonus kepimpinan, tambah semua ni 4,000, tambah 15,000, tambah 13,000 dan tolak 13,000. Baik, kenapa tolak 13,000? Sebab kita ni tak cukup syarat yang kedua ni. Kita ada syarat 2 besar bawah ni, tapi kita tak cukup 6,500, maka kita dikira separuh kelayakan. Bukan kelayakan penuh. Bila kita separuh kelayakan, kita kena tolak 13,000. So dah tambah 33 ni, tolak 13,000 sebab kita tak dapat 6,500, darab dengan 6.7%. 6.7% vice manager ni kan. Maka kita akan dapat RM1,273 bonus kepimpinan sahaja. Belum masuk bonus prestasi lagi. Kan? Nak tak nak? Okey. Yang contoh satu lagi adalah yang ni kita dapat 14,000 mata. Banyak ni. Dah elite ni kita ni kan. Bonus dah lebih dah dapat 28%. Dan downline kita pun dua-dua pun dah dapat elite. Dah dapat 28%. Kiraan je, tengok dalam kiraan ni, dia tak ada perlu tolak pun 13,000. Kita ambil kira 15,000 tambah 13,000 tu darab dengan 6.7%, kita akan dapat 1,876. Beza kan dia punya range dia tu, beza 600 juga, RM603. Okey. Pendapatan kedua ni, bonus kepimpinan ni kita anggap dia sebagai pendapatan kedua. Sebab pendapatan pertama kita bonus prestasi, pendapatan kedua dalam bisnes Johor ni ialah bonus kepimpinan. Contoh ni contoh kiraan dia. Okey, katakanlah kat sini dari 1,500 kita downline 13,000 ataupun kita seorang 19,500. Maka dalam kes macam ni, kita hanya 6,500 minimum kan. Kita ataupun ke bawah lagi kurang lagi 4,000, dan kita ada 13,000 dan 13,000 PV, maka tambahkan kita dengan downline, tolak dengan 13,000, darab dengan 6.7%. Kalau dalam keadaan macam ni, kita hanya dapat RM430.50 bonus kepimpinan. Kalau bonus prestasi, berapa? Kena 13,000 campur 6,500 darab dengan 28%. Kemudian kena tolak bahagian downline kita yang 13,000 ni. Tolak kena kira lain. Ni kita kira bonus kepimpinan saja. Di bawah ni lain pula pattern dia. Di bawah ni pula, kita yang 13,000, grup bawah kita 6,500. Yang tadi kita 6,500, downline 13,000. Yang ni downline 6,500, kita 13,000. Beza tak bonus dia? Tak ada beza mana pun. Kan? Cumanya kita tak kena tolak 13,000. Kita tak kena tolak 13,000. Baik. Ni cara yang kedua ialah kita tak ada apa-apa bonus. Kan? Tapi kita ada dua grup yang besar. 13,000 semuanya. Maka kiraan dia sama juga, tolak dengan 13,000 dan 6%. Kita akan dapat RM871. Dan di bawah ni sama juga, di bawah dua-dua 13,000, tapi tak perlu tolak 13,500 sebab kita kelayakan penuh 13,000, maka darab dengan 6.7%,
kita akan dapat 871. Ini basic lah pengiraan ya. Boleh cuba buat cuba buat. Baik, sekarang kita kira peran Lactoberi 111. Baik, kenapa kita gunakan 111? Baik, sebelum ni kalau siapa pernah masuk meeting Syahor yang dah jadi ahli kan, kita ada plan CEO Cafe 111 kan. Satu kotak, seorang satu kotak, guna satu kotak kopi sebulan dan cari seorang ahli baru sebulan dan melakukan perkara ini setiap bulan selama setahun kan, selama setahun. Tapi untuk ni kita ganti dengan Lactoberi. Kenapa yang Lactoberi? Okey, baik. Kadang-kadang mungkin dengan plan kopi ini ada orang berdepan kesulitan, tak ada orang minum kopi sebagainya. Mungkin boleh gantikan Lactoberi. Sebab Lactoberi ini dikira sebagai satu benda yang sangat wajib dalam menu diet pemakanan, piramid makanan kita. Dan percayalah semua orang ada perut dan semua orang perlu kepada probiotik dan prebiotik Lactoberi ini. Maka dia sangat baiklah untuk jadikan seorang satu kotak setiap bulan dan mencarilah kongsi dengan seorang yang lain satu bulan. Saya insya-Allah akan lebih baik. Kelebihannya ialah tuan nampak kalau satu kotak kopi PV-nya 26 PV. Mungkin dia punya nak dapat 12,000 tu agak jauh sedikit kan. Tetapi kalau plan Lactoberi ni PV dia besar sikit 56, dia awal sikit 2 bulan. Dia berbanding dengan kopi lah nak dapat 12,000 tu. Lactoberi lagi cepat. Dan Lactoberi ni saya kira Lactoberi lebih mudah. Kalau kita belajar tentang info produk, Lactoberi ni kira agak mudah sikit lah. Yang kopi terpulang. Sebab sebenarnya kita sediakan pilihan. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana saja untuk buat plan CO Cafe ke, plan Lactoberi ke, tengok mengikut keadaan kita. Baik, untuk kita buat plan Lactoberi sebenarnya sangat penting ialah sebab plan Lactoberi ni dia nak berjalan setahun, 13 bulan. Mesti ada sesuatu yang sangat kuat untuk mendorong kita kekal dalam kereta api Syahor ni, sustain kan, tak turun, tak patah semangat. Kena ada big why tuan, big why. Orang yang tak nampak big why ni dia memang susah nak buat kan, dia memang tak tahu nak buat apa ataupun dia akan berhenti, dia akan ternganga. Tuan-tuan kena cari big why, kenapa kena buat ni, kenapa kena buat plan satu-satu ni, Lactoberi ataupun CO Cafe. Kalau pada pandangan saya lah, saya kongsikan ya, big why terbesar ialah pertama sebab wang, sebab pendapatan yang ditawarkan dalam bisnes Syahor ni kan, khususnya adalah pendapatan yang setimpal dengan usaha kita. Kita usaha lebih, usaha bersungguh-sungguh, tersusun dan terancang, kita akan dapat pendapatan yang sesuai dengan usaha kita. Kalau di luar sana kita kerja, tuan bayangkan, siapa yang pernah bekerja, saya pun pernah bekerja makan gaji. Kita buat sesungguh mana sekalipun, kadang-kadang majikan kita akan bayar sebanyak tu saja. Kita buat kerja sesungguh mana sekalipun, kalau tak dipandang, memang tak akan dipandang. Tapi, itulah dia pekerja makan gaji. Tapi kalau kita berbisnes dengan Syahor ini, istimewanya ialah kita bekerja lebih, kita akan dapat lebih sebenarnya. Dan bahkan sampai satu masa, bila kita betul-betul bina network kita, bisnes tu akan jadi pendapatan pasif kita. Kan? Dan secara tak langsung akan memberi kita masa yang fleksibel. Itu yang kedua yang saya nak. Masa yang flexibility untuk buat bisnes dan bersama keluarga. Kadang-kadang kita sibuk bekerja sampai tak ada masa pun nak tengok perkembangan anak kita, nak ambil tahu hal-hal anak-anak kita kan, sampai dah besar sebagainya, sebab kita sibuk bekerja kan. Ni alhamdulillah dengan bisnes Syahor kita nak juga masa bersama mereka ni kan. Kalau tidak sampai bila nak kerja, balik lewat malam hari-hari kan, nak cuti pun susah kan. Okey, baik. Yang ketiga, kesihatan. Bila kita bekerja ni, dalam masa yang sama kita stres dan kita jejas kesihatan kita. Tambah pula duit memang tak cukup. Gaji sikit je. Gaji degree pun 1,500 je, 2,100. Memang tak cukup. Kan? Tak cukup. Kena kerja sampingan pula. Sampingan lewat malam pula. Macam mana susah kan? Okey, jadi bila kita bisnes dengan Syahor, kita dapat kita memang akan dapat kesihatan sebab kita bisnes produk kesihatan yang menjamin keberkesanan dia. Dalam masa yang sama, kita buat bisnes Syahor ni, kita akan dapat pendapatan yang setimpal dengan usaha kita. Kita dapat masa yang fleksibel untuk bersama keluarga, untuk uruskan hal keluarga kita. Yang ketiga, kita dapat kesihatan yang sangat baik. Kita boleh jaga kesihatan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dalam masa yang sama dapat cari income. Ini sebabnya, sebab ke depan tak boleh bagi. Tuan fikir betul-betul.
Ada tempat lain yang boleh bagi tiga-tiga, tak ada. Biasanya akan sacrifice salah satu, akan terkorban salah satu daripada tiga ini. Okey, mari kita tengok kiraan PV kita. Okey, plan Lactoberry satu-satu ni, okey, bermula dengan kita pada bulan pertama. Bulan pertama, kita beli satu kotak Lactoberry dan kita mencari seorang yang juga beli satu kotak Lactoberry. Pada ketika ini, PV kita 112 saja dan bonus belum dapat lagi. Sebab apa? Sebab minimum untuk kita dapat PV ialah 400, 4%. Maka tak apa, teruskan lagi. Ini berpermulaan, tuan-tuan bayangkan. Kan? Kalau kita nak dapat untung ni, berniaga apa dapat untung? Kan? Sebab permulaannya biasanya akan kena bertahan dulu untuk kita sustain, untuk menguji diri kita. Boleh kita bertahan tak, kuat tak diri kita. Sebab dalam bisnes ni memang pendapatan lumayan, tapi tanya diri kita, bersedia tak diri kita untuk masuk dalam bidang bisnes ni. Sebab tu yang pertama ni saya cerita tentang mindset. Tuan-tuan tak fikir masuk bisnes ni goyang kaki tak buat apa-apa, tak? Bukan. Dia kena buat something lah, tuan-tuan kena bina legasi. Bina legasi ni dia bukan bina duduk main telefon je kan. Dia kena turun, kena belajar, kena pergi aktiviti kan, kena jaga downline, kena monitor, pantau, tanya khabar, begitu. Okey, ni mula dengan sikit dulu. Tak apa, kita belajar sikit. Tak apa, tak cukup lagi, usaha lagi. Bulan kedua masih lagi kita buat perkara yang sama. Kita masih cari seorang ahli baru. Downline kita pun ikut kita cari seorang ahli baru. Maka situ kita dapat 4 ahli kan. 1, 2, 3, 4 kan. Daripada 2, bulan pertama 2, bulan kedua kita cari seorang, downline pun ikut sama kita cari seorang, maka kita dapat 4 orang. 4 orang, setiap orang tadi beli Lactoberry, maka PV kita masih lagi 224. Tak dapat bonus lagi. Sabar, teruskan lagi kan, teruskan lagi untuk bercerita, berkongsi. Sebab bulan pertama, bulan kedua dia macam pengalaman kita belajar untuk mengharungi liku-liku membina network ni. Ni tuan-tuan boleh share nanti sepanjang melalui perjalanan ni. Macam-macam dia punya cerita manis, masa manis pula. Baik manis dia. Okey, baik. Bulan ketiga kita cari seorang lagi. Downline kita cari seorang lagi, dan downline yang baru bulan 2 tadi masuk bulan 3 cari seorang lagi. Maka dalam bulan ketiga ini kita dapat berapa orang? Cerita. Kita ada 8 orang ya. Sebab dia 2, 4, 8. Okay, 8 orang. So 8 orang semuanya menggunakan satu kotak Lactoberry sebulan. Jadi berapa pendapatan kita? Kita dapat jumlah PV 448 dan 448 ini dah melayakkan kita untuk dapat 4%. So kita kira berapa 4%, 448, RM17.92. Sikit kan, sikit. Baik. Saya juga sama masa katalah sikitnya kan. Sebab rasa macam tak puas kan. Nak lebih lagi. Nak lebih kena buat lagi sebenarnya. Kita baru cerita dekat 3 orang. Dan downline kita pun cerita dekat 3 orang. Maka cukup tak? Layakkah kita nak dapat banyak lagi? Belum tentu lagi. Gandakan usaha kita lagi. Okey, masuk bulan keempat. Teruskan lagi cari seorang ahli baru. Downline kita pun cari seorang ahli baru. Setiap orang itu, maka dalam bulan keempat, kita akan dapat 16 orang. 16 orang, setiap orang tu beli sekotak Lactoberry, kita akan dapat jumlah PV 896 PV. So 896 PV ini termasuk pada kadar 8% untuk bonus prestasi. Maka darab 8%, maka kita akan dapat RM71.68. Bonus, tapi yang ni belum totally lagi bahagian kita. Kenapa? Sebab dalam downline kita ini ada dah downline yang dah boleh dapat pendapatan, iaitu yang orang pertama tadi kan, dia dah dapat 448%. Maka kena sistem akan alihkan siap-siap masuk ke dia. So bila kita tengok dalam kita punya account, kita dalam kita punya portal e-business kita, e-biz, nak check PV, kita akan nampak, kita akan dapat dalam statement tu penyataan pendapatan 53.76. Jangan terkejut sebab kita jangan ingat RM71.68 ni kita punya pendapatan. Tidak. Itu grup kita, dan lepas ditolak dengan downline kita ni, kita akan dapat banyak ni. Ya, sebab dalam kita pun bekerja berat sama kita juga. Ya. Cuma kita nampak bahawa bila orang dah banyak berkembang ni, maka kerja kita pun lebih sikit untuk monitor diorang. Teruskan bagi maklumat dan kefahaman. Terus pantau.
tanya apa plan untuk bulan depan, nak jumpa siapa, dah ada calon-calon ke, ada masalah ke, tak tahu untuk bercakap ke, tak tahu nak cari siapa ke, tak faham produk ke, nak cerita macam mana ke, tanya ya. Okey, tanya. Okey, masuk bulan kelima pula, setiap orang dalam 16 orang bulan keempat tadi, masuk bulan kelima semua cari seorang-seorang lagi. Maka alhamdulillah bulan kelima kita dapat 32 orang dalam grup kita ya. Sebab semua cari seorang-seorang. Setiap bulan semua cari seorang-seorang. Copy paste kita punya cara. Maka kita akan dapat 32 orang beli sekotak Lactoberry, kita akan dapat 1792 PV. Kalau tengok sini, PV ni 1700 masuk pada sekitar 12%. Ya, 12%. Maka 1790 PV tadi darab 12%. Maka kita akan dapat RM209.04. Ya. Dan tolak dengan bahagian dawalan kita, dia ni RM71.60. Yang ni pula dapat RM17.90. Sebab makin kita berkembang di bulan berikutnya, network kita pun ikut berkembang. Network kita pun akan turut ikut sama mendapat pendapatan kita sebagaimana kita dapat sebelum-sebelumnya. Begitu. Sebab itulah kalau kita bila kita berjaya ni, dalam yang sama kita pun tolong orang bawah kita berjaya. Di bulan ke-6 teruskan lagi, jangan putus asa, buat perkara yang sama, ajak lagi downline kita, jom kita cari seorang lagi bulan ini. Kan? Boleh punya, seorang je. Maka semua dapat mencari, alhamdulillah bulan ke-6 kita ada 64 orang yang beli setiap seorang satu kotak Lactoberry. Maka PV yang dapat 3,584 PV. Dia duduk pada kadar 16%. Kali dengan 16%, dapatlah bonus RM573.44 untuk grup kita. Maka tolaklah dengan bahagian dawalan kita RM215.04, RM71.68, RM17.90, maka akan dapat untuk kita RM268.48. Begitu. Sebab kenapa kena buat macam ni? Tuan-tuan, bila tuan buka, pernah tak tuan buka bahagian PV inquiry? Pertanyaan PV dalam kita punya e-biz portal di Shonghu tu. Pernah masuk tak login? Check PV, orang kata check PV. Bila kita check PV kan, di bawah tu akan ada grup PV kita. Kita mungkin nak kira pendapatan kita, nampak katakanlah kita dapat grup PV kita bulan tu 3,584. So kita kira dapat 16%. So kita kira dengan kalkulator kita dapatlah jumlah 573.44 sen. Kita jangan ingat kita akan dapat 573.44 sen tu. Sebab dalam list ahli kita, ada yang membeli 896 PV, ya. Ada yang membeli 1792 PV, ada yang beli 448 PV. Maka bahagian mereka ni ditolak sekali. Tapi dalam sistem memang tak siap-siap lah, tak kira sendiri lah. Cuma nak katanya jangan pelik lah, jangan pelik. Kan? Kalau pelik pertama kali itu biasa. Terkejut kan? Kenapa PV saya banyak? Saya kira dapat 500, alih-alih dapat 268 sen. Tanya upline. Upline pun kata begini. Nampak tak kira macam mana kan? Di situ kita belajar untuk kira. Ini situasi yang biasa. Ya, yang biasa belajar kira. Okey. Masuk bulan ke-7. Semua orang, 64 orang di bulan ke-6 tadi, masuk bulan ke-7. 64 orang tadi ni, dia cari lagi seorang ahli. Maka dalam bulan ke-7 kita akan dapat 128 ahli. Ramai tak? Ramai ni kan. Agak-agak kita boleh monitor tak 128 ahli ni? Tak izin ya untuk saya minum air. Sebab itu, di awal saya sebut 3 perkara yang sangat penting. Pertama, attitude. Kedua, knowledge. Dan yang ketiga, skills. Kalau tuan-tuan ada knowledge tapi tak ada attitude yang betul, maka takkan dapatlah, susah untuk dapat network sebanyak 128 ni. Sebab apa? Sebab tak boleh beri komitmen, ya. Tak ada self motivation, tak ada respect, tak ada honesty, kan. Ataupun tuan-tuan ada attitude. Okay, ada attitude, baguslah. Ada knowledge, bagus. Tapi tak ada skill, tak ada kemahiran leadership pun sama. Ya. Tak jadi juga. Sebab tu ada orang dia tak ada
skill leadership, apa akan jadi? Dia akan ditinggalkan nanti, dia akan ditinggalkan. Dia susah berkembang. Network dia akan makin naik, tapi dia masih tak berkembang. Ataupun dia lambat berkembang. Compare dengan orang lain. Contohnya ada orang lain baru je masuk. Kan? Baru 2 tahun masuk. Dia dah masuk kat 10 tahun dah. Tapi orang yang masuk 2 tahun tu dah naik diamond dah. Dia 10 tahun masuk tak diamond lagi. Maknanya kena muhasabah. Kena muhasabah. Ya. Okey, baik. Sebab tu sentiasa setiap bulan kita recheck balik, kita muhasabah di mana kekurangan kita supaya di bulan akan datang kita boleh berusaha dan mencuba untuk buat lebih baik lagi. Okay, dalam bulan ke-7 ini kita mendapat bonus lebih baik pada bulan ke-6 di mana kita dapat RM555.52 RM552.52 bulan ke-7 kan. Jual letter berry je pun sekotak sebulan kan. Bulan ke-7 dapat RM550.52. Cerita je kat orang, ya. Okey, kongsikan. Tak tahu reti nak kongsi, masuk kelas, belajar, kenali produk Atterbury. Cuba tanya upline, ada tak brochure sebagainya kan untuk bantu perniagaan kita. Di bulan ke-8, bila orang bulan ke-7 ni 128 orang, masuk bulan ke-8, semua dapat seorang ahli yang baru, maka semua beli sekotak Lactoberry, dapat PV 14,336 dan pendapatan kita kirakan sejumlah pendapatan untuk kita lepas tolak semua tu, kita akan dapat RM1,702.04. Bulan ke-8 dapat 1,700 lah. Buat part time ni dapat 1,700 kan bulan ke-8. Pada masa ini kita dah jadi vice manager untuk bulan pertama. Dah masuk kelaikan untuk bulan pertama vice manager. Kan kita cerita awal-awal tadi kan, untuk kita dapat bonus kepimpinan, kita mesti kekal 2 bulan berturut-turut sebagai vice manager. Ni dah masuk bulan pertama. Bulan ke-8 menjadi bulan pertama kita untuk vice manager. Satu benda yang sangat positif. Ya, tak sabar saya nak dapat bonus kepimpinan, kan? Sebab bonus kepimpinan, orang dah masuk bonus kepimpinan ni, langkah-langkah besar lah. Dia ke arah menjadi diamond. Menjadi diamond. Nak diamond, semua nak diamond ni kan? Okey, baik. Okey, perjuangan diteruskan pada bulan ke-9. Pada bulan ke-9 ini, kita dah dapat lahirkan satu VM. Kita pun kekal VM pada bulan kedua dan pada bulan kedua VM ni kita dapat lahirkan satu VM. Hebat kan? Ni pada bulan ke-9 plan Atterbury ini. Maka pada bulan ke-9 plan Atterbury ini, kita dah dapat pendapatan sebanyak RM2,752.42. Ini termasuk bonus kepimpinan kita, 1,050. Bonus prestasi, 1,700. Nampak tak? Besar peranan bonus kepimpinan ni. Kalau kita tak grow, kita akan sangkut pada 1,700 saja. Tapi bila kita berkembang dan ada leader, tak dapat bonus kepimpinan. Sebab itu penting kita kena pasti dalam kita yang ada semangat nak buat bisnes, yang betul-betul menunjukkan sikap yang baik, attitude, maka bantu. Dan nampak green light ni, good attitude, good opportunity, peluang yang baik, dia pun ada semangat yang baik, maka terus saja bantu kan, bantu mereka supaya mereka boleh berkembang sama macam kita. Okey, baik. Teruskan perjuangan ke bulan ke-10. Di bulan ke-10, setiap ahli baru di bulan 9 buat perkara yang sama lagi. Dan Alhamdulillah bulan ke-9 ni kita dah berganjak pada satu lagi pangkat, iaitu senior vice manager. Senior vice manager. Tadi VM saja. Ni bulan ke-10 naik senior vice manager. Nampak tak pangkat kita? Kalau kita duduk kerja baru masuk kerja, agak-agak kita kerja bulan ke-10 tu dah jadi vice manager belum? Gaji kita dah agak-agak dapat 4,000 ke belum? Belum tentu kan. Ni kita bisnes dengan Syahul bulan ke-10 dah dapat pendapatan keseluruhan RM4,250.30. Dicampur bonus kepimpinan, bonus prestasi, saya akan dapat sebanyak ini. Okey, baik. Nak kira ni payah tuan. Nak kira nak kena belajar. Lepas tu bermula dengan basic tadi, yang mula-mula tadi ni. Kiraan 1,000 saya, 1,000 Abu. Kira macam mana nak dapatkan pendapatan tu, persen tu. Basic calculation pun tak apa.
Janji kita, di situlah pertama kali kita belajar mengira walaupun mudah. Sebab tuan-tuan nak masuk kira ni, kena belajar kira sendiri. Kena faham fungsi-fungsi bonus prestasi 400, 800 semua tu sampai 13,000. Kena faham konsep pengiraan bonus kepimpinan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita boleh nampak siapakah grup kita ini yang ada potensi untuk berkembang jauh lagi. Siapa yang masih perlu ditambah ahli. Siapa yang ahli ramai tapi PV turun bagi info tentang produk. Siapa yang tak ada leader lagi ni. Kadang-kadang ahli ramai, PV tambah tapi dia mudah turun naik PV dia sebab leader kurang. Kena ada kena cuba asah leader. Offer kat downline ni offer dia. Siapa yang nak belajar buat home meeting di rumah? Siapa yang nak belajar tentang bisnes? Macam tu ya. Okey. Okey. Dalam bulan ke-10 ni saya tak habis kira lagi tuan-tuan sebab payah sangat nak kira tuan-tuan bayangkan nak kira ni pakai kalkulator, kira atas kertas, tuan-tuan cuba kira. Tuan-tuan nak tahu susah ke senang kira, tuan-tuan cuba kira secara manual plan 111 CO Cafe. Plan 111 CO Cafe. Bulan pertama satu kotak kopi. Kira atas kertas. Dapat tak sama dengan Go Diamond kita tu kira. Situlah kita belajar. Susah tak apa, salah tak apa. Memang kena belajar. Kalau tak faham, tak dapat-dapat, kena menghadap Go Diamond. Jumpa. Itulah pasal kita untuk belajar. Sebab kita akan kira, kita akan perasan. Bila kita buat aktiviti banyak kan, contoh yang memang nak buat bisnes, buat aktiviti. Tetapi tuan akan nampak, kenapa sikit lagi? Kat mana ni kiraan tak kena ke? Sebab bila kita belajar mengira, kita akan nampak satu keadaan. Kita punya PV ni tak capai-capai lagi next bonus kepimpinan. Pangkat seterusnya tak sampai lagi. Sebab dia punya bonus kepimpinan tu rendah lagi. Dan tidak ada group leader lagi tambah. So apa kita boleh plan untuk naik grade, untuk naik bonus kepimpinan, masuk kepada tingkatan seterusnya, special ke diamond ke, kena tambah leader kan, cari leader. So macam mana nak buat? Kita kena kira lah, kena belajar kira tu. Dengan kita belajar mengira ini, kita boleh monitor lah, tengok siapa yang ada potensi, tak ada potensi. Lepas tu kena faham sistem PV, marketing, sistem bonus kita ni macam mana kan. Okay. Cuma dalam bulan ke-10 ni, bukan cuma 10 lah, maknanya saya nak beritahu bahawa saya cuma sempat kira sampai bulan ke-11 je. Bulan ke-11. Dan betul-betul boleh compare lah. Dalam bulan ke-10 pun, kita dah boleh dapat RM4,250 30%. Kita hasil keseluruhan prestasi 1702.4% dan kepimpinan RM2,547.9%. Kalau tuan-tuan yang menekuni meeting kita pada malam ini, bicara siap dari bisnes, tuan-tuan akan perasan kot kenapa bulan ke-9 bonus prestasi 1702.40, bulan ke-10 pun 1702.40. Ya. Kenapa sama lagi? Keduanya, tuan nampak tak perbezaan? Di bulan ke-9 kita punya bonus kepimpinan sikit je. Di bulan ke-10 bonus kepimpinan kita besar. Kita tengok pula dalam PV tu, bonus kita dapat mungkin sama, tapi kita nampak tak kenaikan volume tu, volume PV tu berbeza. Di bulan ke-9 kita 28 je sebenarnya. Di bulan ke-10 dia berganda lagi. Cumanya sebab masing-masing berkembang. Semua berkembang. Dalam ni semua berkembang. Semua buat benda yang sama kita buat. Itu satu benda yang positif. Sebab kesannya, impaknya yang besar, kita nampak 2 bulan kemudian selepas itu. Yang kita kena rasa, yang patut kita fikir ke depan sebenarnya. Sebab kita kena ingat, tuan-tuan bisnes Shongho ni, nak bisnes tahun ke sampai bila? Sampai selama-lamanya lah, biar network tu sentiasa berjalan sampai kita mati. Dan kemudian boleh diwariskan kepada keluarga anak-anak kita, legasi ni. Itu sebenarnya. Bukan nak bisnes tahun saja, tidak. Satu kita akan nampak dia berkembang. Masuk bulan ke-11 dah nampak kepada lebih besar lagi pendapatan kita berbanding di bulan ke-10. 6,268. Kalau kita comparekan dalam plan CO Cafe 111 pada bulan ke-11, dia sikit lagi. Dan 5,000 lebih. Dan dalam bulan ke-11 kita, Dr. Berry ni, dah nampak 6,000 lebih.
Tambah lagi dalam bulan ke-12 mungkin lagi banyak. Cuma tak ada bulan ke-12 ni. Bulan ke-11 aja. Saya tak sempat nak kira. Mula-mula saya ingat senang. Cuma tinggal aplikasi je. Antara Mat PV, Coffee or Cafe dengan Lactoberry. Tidak sebenarnya. Bila tukar figure je, banyak lagi angka-angka lain akan berubah kiraannya. Dan sebab dia sebab dia berkembang ni, downline pertama, Along katakan, Along. Bulan pertama dapat Along. Bulan kedua dapat Angah. Bulan ketiga dapat Acik. Jadi Along, Angah, Acik ni, bila Along berkembang, Angah akan menuruti berkembang. Acik pun akan mengikuti berkembang. Sampai kan ada anak cucu, lagi susah lah. Lepas tu kan Alang pun ikut sekali. Alang, Angah, Acik, Alang habis. Jadi banyak. Banyak berkembang tu kiraannya agak rumit sikit lah. Agak rumit sikit. Yang tu kena menghadap dengan Sifu. Kena menghadap jumpa belajar. Cuma tuan nampak, sepanjang kita melaksanakan plan Lactoberry satu ni, tuan mungkin nampak Lactoberry sahaja. Tetapi sebenarnya on the way, sepanjang kita menjalankan plan satu-satu Lactoberry ni, akan wujud keperluan lain secara tidak langsung. Tuan akan nampak ada orang akan kata, ada tak kopi? Orang kata kopi. Ada orang ada masalah penyakit lain. Contohnya bila makan Lactoberry, dia nak tingkatkan nak berjaga malam ataupun nak study, nak bagi tumpuan study kan. Nak minum kopi katanya, nak cari kafein, boleh minum Lactoberry. Ataupun nak jaga keperluan, nak jaga kesihatan mulut, gigi, maka kita akan offer Green Z. Macam-macam produk susulan akan ada. Kadang-kadang akan timbul pula pada produk Lindsay itu sendiri. Contohnya mungkin dia ada masalah seperti sembelit contohnya. Dia perlu pada tambahan ataupun dia ada masalah radang usus, masalah alergi kan, masalah alergi. Bila makan Lactoberry untuk selesaikan masalah alergi, dia kena combine bersama dengan Lindsay. So kita offer dia Lindsay pula. Dia akan mencipta keperluan-keperluan sampingan secara tidak sedar. Ini yang akan menambahkan lagi PV kita sebenarnya. Contoh bayangkan kita hanya fokus Lactoberry, tetapi dia akan mencipta keperluan-keperluan lain. Mungkin secara tak sedar, dalam banyak-banyak tu 169 ke 256 ke 512 tu, akan ada antara 15 hingga 20 orang yang akan beli set-set produk kan, sampaikan 200 PV contohnya. Maka di situ kita boleh mengekalkan kita punya network kepada 3,200 mata. Sebab dalam perniagaan ni, nak tahu kita boleh sustain, boleh nak kekalkan network, kita ni lebih kukuh bermula dengan asas 3,200. Tuan-tuan nak kukuhkan bisnes, cuba target 3,000, kekalkan 3,200 tu. Bila boleh kekalkan 3,200 tu, akan mudah lagi lepas tu insya-Allah. Sebab nak dapat 3,200 ni, kena fikir macam-macam cara dan jalan. Di situ kita akan belajar. Mula-mula nampak susah, tetapi selepas tu banyak lagi kemudahan untuk kita sebenarnya. Kita mungkin tak tahu, tapi bila kita belajar, dia sebenarnya akan bantu kita untuk kembang network kita lagi, kembang lagi. Tuan-tuan percayalah, bila tuan-tuan buat aktiviti, buat program, bergerak untuk bisnes, baru akan berkembang network. Sebab info, maklumat, semua network kita akan dapat sebab kita menyebarkan, kita buat tindakan, maka akan berkembang network kita, berkembang secara tak langsung, pendapatan kita akan bertambah tak? Akan bertambah. Bila network dah stabil, network tu akan menjana pendapatan pasif untuk kita. Okey, boleh. Yang pentingnya kunci untuk kita berjaya dalam bisnes pertama ialah love what you do. Tuan-tuan kena pasti tuan minat buat bisnes Shongho ni. Kalau tuan-tuan tak minat, tak ada minat yang mendalam, macam tak nak tak sukalah, susah sih nak berjaya, percayalah. Sebab saya pernah melalui tak dapat lagi suka terhadap perkara yang kita buat ni. Mula-mula saya mengenali Shongho 10 tahun lepas. Memang macam-macam kaedah, macam-macam hal. Macam-macam hal. Tak nak buat, tak serius untuk berbisnes Shongho. Tapi bila kita nampak minat tu, kan, kita pandang apa yang baik je. Pandang apa yang baik yang kita rasa boleh majukan hidup kita. Dalam Shongho ni memang kita pandang Shongho ni tempat kita untuk memperbaiki diri kita, membantu orang lain kan. Dan insya-Allah dengan minat mendalam ini kita boleh berjaya. Dan kedua, jangan putus asa, don't just give up. Mungkin kita buat aktiviti
dah banyak kot bulan tu mungkin, tapi tak berapa nak membuahkan hasil. Jangan putus asa. Sebab respon untuk berkembang tu dia mungkin tak datang bulan tersebut. Bulan berikutnya akan datang. Tapi percayalah, istiqomah, plan pula untuk bulan depan macam mana kan. Bulan depan nak buat macam mana pula orang ni. Follow up. Jangan lupa follow up. Kalau kita tak follow up, dia tinggal tu. Kita jangan putus asa. Kita jangan pernah sangka bahawa lambat tidaklah, tak nak lah. Dia mungkin datang lambat sikit. Kita sabar je, tunggu bulan depan plan. Buat backup plan. Kalau ni tak kena, apa yang kena buat next? What is next? Kan? Apa kita punya perancangan? Kan? Untuk kita kembangkan niat kita. Yang penting jangan stop. Don't stop. Jalan terus. Jalan terus. Dan yang ketiga, ketekunan. Remaining steadfast. Memang kena tekun. Tuan-tuan kena menghadap, buat senarai, tengok monitor, pantau, kena mesej, berhubung, ya. Kena pasti kelemahan, apa masalah dia, kena buat semua tu. Sebab kita nak jadi diamond, nak dia orang yang berjaya, mana free-free je, mana duduk, tengok, tak buat apa kan. Bercakap saja kan, bercakap tak ada apa-apa tu kan. Kena action. Bercakap banyak ni lemah kan, lemah. Dia kena action. Action speak louder than words. Bertindak. Buat sesuatu kan. Kalau tindakan tu sikit, besarkan tindakan tu. Besar tindakan tu. Plan to be big. Kan? Kata bercita-cita nak di diamond, maka plan to big. Dan yang sangat penting lah yang tuan kena ingat untuk buat bisnes Shonghu ni, pertamanya ialah tidak ada perlu modal melabur pun. Tak ada. Tuan tak perlu modal melabur, tak ada duit pun boleh start jalan. Sekarang ada keahlian percuma lagi. Yang kedua ialah tuan-tuan tak perlu menyimpan stok. Sebab bila ada keperluan beli barang, baru kita beli. Baru kita macam tu. Itu konsep bisnes Shonghu. Sebab dia tak nak membebankan kita. Tak nak membebankan kita. Kita bila ada keperluan, bila ada order, baru kita order. Company akan hantar. Tak perlu kita susahkan diri untuk simpan stok. Kalau tuan-tuan ada modal nak simpan stok, tidak ada masalah. Cuma kalau tak ada stok pun, boleh buat bisnes Shonghu. Kita tunjuk tadi kan, orang yang jadi VM tu kosong PV dia. Kan? Tapi dia ada dua group yang besar sebab ada servis yang baik. Dia ada good leadership. Boleh. Ya. Next month dia akan majulah. Ya. Okay. Yang kedua, membantu diri sendiri dan orang lain. Kita perasan tak, dia nak bantu diri dia untuk mengubah hidup dia, dan masa yang sama dia bantu orang lain berkembang. Dia takkan boleh berjaya seorang diri. Walaupun dia katakan, saya boleh buat seorang diri, saya boleh buat. Kan? Tapi dia tak lama. Kan? Dia kena bina dekat network dia. Dia tak duduk seorang-seorang. Dia tak boleh beli banyak sendiri, tak boleh. Dia kena kembangkan network dia. Train, pantau, cari leader, servis yang baik, follow up, monitor, semua kena buat. Ya. Yang ketiga, peluang yang sama untuk berjaya. Dalam Shonghu, semua orang boleh berjaya. Siapa berusaha, siapa merancang, bertindak dengan betul, belajar, dia boleh berjaya. Siapa yang tak bertindak dengan betul, kan, belajar tapi tak bertindak dengan betul, susah nak berjaya. Dia kena the right action. Kan? Right action, insyaAllah akan berjaya. Yang ketiga, perkembangan yang tidak terhad. Perkembangan yang tidak terhad. Maknanya tuan dalam Shonghu ni, nak lebih lagi tak apa. Kita sebut satu-satu, tuan-tuan rasa nak buat tiga ke, ikut school lah kan. Tak marah apa, kita tak marah kan. Kena Shonghu marah, kenapa awak buat tiga, kita buat satu-satu ni. Tak ada, tak marah. Dia letakkan minimum tu, tuan-tuan boleh nampak supaya mudah nak buat perniagaan ni. Kan, tak susah mana pun cuba buat. Daripada yang sikit ini, tuan-tuan akan belajar rasa mudah untuk buat lebih lagi sebenarnya. Khususnya orang yang tak ada basic, tak tahu nak buat perniagaan macam mana kan. Rasa orang yang dah diri akan lebih beryakin diri. Dengan syarat belajar, datang seminar, datang training kan. Okey, baik. Alhamdulillah, ini saja perkongsian saya berkenaan dengan plan Lactoberry 111. Baik. Apa plan sekalipun tuan-tuan boleh buat sebenarnya kan. Contohnya tuan-tuan nak buat plan berkaitan dengan Green Zinc, kita dah ada. Lactoberry baru ada. Yang saya sebut ni, COK pun dah ada. Tuan-tuan nak buat plan Go Eco pun boleh. Cuba kira dan cuba beranikan diri untuk bentangkan. Saya pun nak dengar kalau ada dengan tuan-tuan perempuan yang ada plan sebut kan, nak bentangkan. Kita ada slot hari Jumaat malam Sabtu ni, online meeting yang lebih besar kan, khususnya pada mereka yang ahli Shonghu lah ya. Boleh beranikan diri, bentangkan. Tuan-tuan yang nak berminat untuk belajar lebih lanjut tentang perniagaan, boleh menghubungi saya di Facebook Lindsay Sahabat Kesihatan Anda.
Perkara-perkara lain banyak lagi tuan boleh belajar. Boleh saja melayari Facebook Lindsay Sahabat Kesihatan Anda ataupun pergi ke channel YouTube Lindsay Sahabat Kesihatan Anda. InsyaAllah banyak video-video rakaman yang saya cuba sediakan untuk bantu tuan-tuan perempuan berjaya dalam bisnes Shonghu. Tanpa kita sedari dah terlajak masanya. Terlajak perahu boleh berundur, terlajak masa. Tak boleh buat apa-apa lah. Okey, jadi dah terlebih masa ni, tak sempat kita pada slot yang seterusnya tahsin tilawah. Ya, tapi tak apa. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya tuan-tuan dan perempuan yang setia memberikan komitmen bersama-sama saya sampai ke penghujung slot ini. Sebab bila slot biasa ni memang agak lama sikit. Kadang-kadang bila ralik dia tak perasan jam tu bergerak dah melebihi masa yang sepatutnya. Saya mohon maaf kerana mengambil masa lebih tuan-tuan dan perempuan, dan terima kasih di atas perhatian tuan perempuan, dan saya doakan semoga tuan-tuan semua berjaya dalam bisnes Shonghu, khususnya tuan-tuan boleh pergi lebih jauh lagi daripada saya, insya-Allah. Saya pun tumpang gembira sebab bila nak berjaya dalam bisnes Shonghu tuan-tuan, saya tak boleh berjaya kalau downline saya tak berjaya sama macam saya ataupun lebih. Kalau kurang kena bantu sama, kena bagi sama. Jangan bantu bagi sama. Nak bantu bagi sama ni dia pun kena nak juga. Dia tak boleh tepuk sebelah tangan, saya tepuk, dia tak tepuk. Dia kena dua-dua. Downline dengan kita, downline dengan saya sebagai leader, dia kena, saya offer aktiviti, nak tak buat. Downline kata nak, okey. InsyaAllah akan maju jaya. Tapi kalau saya offer aktiviti, dia masih lagi tak ada masa lagi lah, lambat sikit lah. Lambat sikit. Tapi lambat tu tak mustahil dia boleh laju. Kadang-kadang ada orang lambat sikit. Macam saya lambat. Baru sekarang nak laju ya. 5 tahun lepas tidak. Tidak. Gitu. Tapi tak apa. Sebagaimana kita atas Kitab Shonghu, kita ada kesedaran, kita nak buat perubahan dalam kehidupan kita, ambil peluang ni. InsyaAllah kita boleh berjaya, dapat wang, masa dan kesihatan, dan insyaAllah hidup kita lebih baik, insyaAllah. Tahniah tuan-tuan, mohon maaf atas segala kesilapan, dan kita akhiri perjumpaan kita pada yang lain dengan bacaan doa. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi semua akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tasha. Bersama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama semua. Sama-sama Pak Nur Huda.